intelektualnya, tahap emosionalnya, yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, first move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan. Ustazah sejak 13 hari bulan Mac sampai sekarang ini, boleh katakan saban malam kita hanya bercuti macam hari raya Aidilfitri, cuti seminggu. Lepas tu setiap malam belum ada rasanya kecuali ada masalah teknikal, kita ke udara. Begitu juga pagi-pagi jam 7 pagi, biasanya sejak 13 Mac, masuk 4 bulan, beberapa hari saja lagi 4 bulan, kita bersiaran saban-saban pagi 7 pagi. Nama program 7 pagi itu ialah Titisan Embun Pagi. Titisan Embun Pagi. Malam ini tuan-tuan 9.15 setiap malam Salam Husnul Khatimah. Programnya bernama Salam Husnul Khatimah. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah tuan-tuan sihat, kami pun sihat, alhamdulillah. Kita doa tuan-tuan dan puan, isteri sihat, suami sihat, anak sihat, mak sihat, bapa sihat dan seluruhnya sihat insya-Allah. Dengan kesihatan itulah kita nak gunakan untuk mendekati Allah, untuk mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usaha Nabi Muhammad, mendekati perjuangan Nabi Muhammad, mendekati Al-Quran, mendekati majlis ilmu, mendekati masjid, mendekati surau dan mendekati tuan-tuan dan puan apa juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dalam COVID-19 tuan-tuan sihat, saya pun sihat. Tidak ada seorang pun daripada keluarga saya yang terkena kata orang virus itu. Dan saya harap di peringkat ustazah pun yang bersama-sama kita malam ini pun tidak ada yang terkena dengan virus itu. Dan kita doa tuan-tuan, bukan kita saja, seluruh rakyat di Malaysia, bahkan di dunia, terutamanya orang Islam, dielakkan, terelak daripada virus coronavirus itu. Tuan-tuan dan puan, bersama kita pada malam ini, masya-Allah, pernah bersama kita sebelum Ramadan dulu tuan-tuan dan puan, masa kita mula-mula bersiaran dulu. Beliau tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, seorang yang banyak pengalaman dalam bidang keluarga. Banyak pengalaman dalam bidang mendidik anak, banyak pengalaman dalam hal-hal masalah remaja, banyak pengalaman dalam hal rumah tangga, suami isteri, perkahwinan, perceraian dan berbagai-bagai lagi tuan-tuan. Beliau ialah Ustazah Yohanis binti Muhammad Yusof, penolong pengarah kanan unit Pusat Khidmat Keluarga, Sosial dan Komuniti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah dengan pengalaman beliau, dengan ilmu beliau, dengan kekuatan dan kegigihan beliau, bukan mudah tuan-tuan menjadi kaunselor. Saya pernah menjadi kaunselor selama 15 tahun, kaunselor keluarga tuan-tuan. Letih tuan-tuan, letih. Letih mendengar tangisan, letih mendengar air mata, melihat air mata yang mengalir, letih mendengar cerita demi cerita, cerita demi cerita. Kadang tak konsisten cerita mereka. Suami cerita lain, isteri cerita lain, anak cerita lain, mak bapak cerita lain. Tuan-tuan dan puan, we must have got a certain ears, good ears to listen lah tuan-tuan. Good heart, untuk mendengar keluhan-keluhan, rintihan-rintihan daripada mereka. Dan saya rasa Ustazah Yohanis pun saya rasa lebih daripada itu lagi tuan-tuan dan puan. Kerana dia datang bekerja dengan itu, dia balik bekerja dengan itu. Dan saya rasa yakin telefonnya pun berdering-dering kadang-kadang. Ada orang yang dalam keadaan-keadaan yang kritikal tuan-tuan dalam kehidupan mereka, terpaksa mendapatkan bantuan khidmat pemikiran. Antaranya yang ditujunya saya yakin kepada Ustazah Yohanis. Tuan-tuan, saya dengan ini memperkenalkan tetamu kita pada malam ini, Ustazah Yohanis Muhammad Yusof. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, baik. Sihat Datuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, tajuk malam ni Ustazah, tajuknya ialah bosan terhadap pasangan. Tajuk macam ni tuan-tuan, ada orang bagi tahu saya, berani you nak bincang ni. Tuan-tuan, berani apa?
apa? Takut apa nak bincang ni? Apa dia kata? Benda ni katanya something like tabu. Tabu ni maknanya tak payah ceritalah, jangan ceritakanlah. Benda ni sensitif sangat. Setengah-setengah keluarga tak mau dengar, setengah orang tak nak dengar. Walaupun dia terlibat, tapi dia tak ada kekuatan nak mendengar. Tak ada kekuatan nak membincangkan. Ini masalah-masalah peribadi dan sebagainya. Berbagai-bagai tuan-tuan dan puan. Bila saya kemukakan. Tapi petang tadi saya berjumpa beberapa orang kata, bagus dia kata. You pilih tajuk ni, you buat tajuk ni, yakin dalam masa sebulan, orang akan cerita tentang program ini, dia katakan. Apalagi kalau kita membawa orang yang memang pakar dalam bidang itu, seperti Ustazah Yohanis Muhammad Yusof. Ustazah, sebagai permulaan Ustazah mukadimahkan sedikit daripada mukadimah itu, kita meneruskan perbincangan kita. Apa yang nak dimukadimahkan kalau tajuknya bosan terhadap pasangan? Sila Ustazah. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya sebelum saya mukadimah ya Datuk, nak berterima kasih kepada Datuk kerana memberi kepercayaan kepada saya berkongsi-kongsi lagi tentang cerita keluarga. Gitu. Kalau cerita lain tu tak berapa nak pandai kita ni kan. Sebabnya duduk dalam bidang keluarga ni kan, alhamdulillah sikit sebanyak orang kata pengalaman yang ada sebagai kaunselor berbelas tahun ni, duduk pula memang di bahagian keluarga, tempat kerja kan, memang kalau orang kata hari-hari, kalau sehari itu 3, 4, 5 kali kes, bayangkan seminggu, bayangkan setahun, bayangkan berbelas tahun. Jadi Allah, nak katanya kita mengambil pengajaran lah di sini sebenarnya Datuk ya, dan tuan-tuan perempuan di luar sana. Dan satu lagi Datuk, bila disebut tentang tajuk ni tadi, betul kata Datuk. Bila saya share tajuk ni dengan kawan-kawan, rata-rata kawan-kawan memang sangat teruja. Bosan dengan pasangan. Sebabnya kadang-kadang inilah realiti yang dihadapi oleh pasangan, tapi macam Datuk katalah tak berani nak cakap. Tak berani nak kata bosan tu, tak berani. Ataupun pasangan tu tak sedar dia berada dalam keadaan begitu tapi tak tahu nak buat macam mana. Dan ada juga setengah-setengah pasangan bila dia merasakan keadaan sedemikian, dia berusaha untuk baiki. Kita nak yang baiki itulah. Dan kita akan kongsikan insya-Allah rumah tangga ni macam mana. Bosan ni pun adalah salah satu orang kata asam garam dalam rumah tangga lah. Kalau kita nak cerita tentang isu rumah tangga ni, dia banyak. Dia sangat macam-macam. Bila sebut rumah tangga, kadang-kadang kita diuji dengan rezeki. Kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak. Kadang-kadang kita diuji dengan mertua. Kadang-kadang dengan ipar duai. Kadang-kadang dengan kesihatan. Banyak, memang sangat banyak lah menha dan tribulasi. Maksud katanya dalam rumah tangga ni, dia bukan angan-angan yang cerita drama best-best, happy ending tu. Tak. Dalam tu rencah ni macam-macam kan. Jadinya dalam rencah yang macam-macam ni, salah satunya adalah tajuk kita malam ni lah, insya-Allah. Kita kupas sikit lah berdasarkan pengalaman dan mungkin sedikit ilmu yang saya ada lah, insya-Allah. Macam itulah Datuk, sekadar mukadimah kita dulu pada malam ni. Ustazah, saya suka perkataan Ustazah tu. Ustazah ulang 2 kali tu. Rencahnya macam-macam. Rencahnya macam-macam. Tuan-tuan dan puan, menyebut bila rencahnya macam-macam tuan-tuan, maknanya tuan-tuan ya, hal mengenai rumah tangga ni bukan straightforward, not one line tuan-tuan aja. It is not a straightforward. Dia banyak multifaceted, factors-factorsnya terlalu banyak yang mempengaruhi satu rumah tangga. Tuan-tuan dan puan ya, rumah tangga ni tuan-tuan, ialah pengalaman saya dah kahwin lebih daripada 40 tahun Ustazah ya. Jadi pengalaman 8 orang anak dan sebagainya tuan-tuan dan puan ya. Ini pengalaman masya-Allah. Pengalaman ni nak dikongsi, tak ada dalam buku. Setengah pengalaman kita Ustazah tak ada dalam buku Tata. Tak ada dalam buku teks. Bukalah buku teks tentang keluarga, tengok pengalaman kita, kebanyakannya di luar buku teks. Jadi kepada anak-anak yang belajar di universiti katalah tentang keluarga, bukan itu sebenarnya, tak cukup sebenarnya. Tapi yang mengajar kita, pengalaman kita, ilmu kita ialah hidup ini mengajar kita sebenarnya. Berumah tangga ini mengajar kita. Masa muka dengan isteri mengajar kita. Tak balik rumah mengajar kita. Mengasing tempat tidur mengajar kita. Tuan-tuan dan puan, saya nak pergi, Ustazah menyebutkan tadi tentang
rencamnya bermacam-macam. Ramai kawan yang teruja bila Ustazah beritahu malam ni kita nak live, nak bercerita tentang bosan terhadap pasangan. Ustazah, yang pertama sekali kita nak sebut mengenai tentang kalau dapat Ustazah satu, dua, tiga perkara. Apa sebabnya? Sebab. Apa sebabnya? Di antara banyak sebab, mungkin 100 sebab, mungkin 1000 sebab. Tiap satu pasangan satu sebab. Each partner, the partnership tu ada sebab yang tersendiri. Kadang-kadang tuan-tuan spesifik kepada partner itu tidak berkaitan dengan partner yang lain. Jadi Ustazah, ada ke beberapa sebab utama kenapa timbul masalah kebosanan berlaku antara suami dan isteri dalam rumah tangga itu? Sila Ustazah. Betul Datuk. Antara sebab tu banyak kan. Cuma bila kita sebut antara sebab ni, sebab yang paling utama dan paling besar adalah tak bersyukur lah. Mudah kata begitu. Dia sebenarnya bosan ni, itulah minta maaf lah tuan-tuan perempuan di luar sana bila saya sebutkan kata sebenarnya bila timbul bosan ni sebabnya tak bersyukur. Apa yang ada tu kadang-kadang kita tidak hargai. Itu the point lah sebenarnya, di samping kepada poin-poin yang lain lah kan. Kalau kita tengok sebab-sebab yang lain tu, antara yang terbesar tu itu. Itulah saya minta maaf banyak dulu kan nak bagi kita sebab ya ke tak bersyukur. Sebabnya pasangan yang kita ada tu itulah yang terbaik buat kita sebenarnya. Kadang-kadang dalam rumah tangga kita ni Allah Ta'ala uji macam-macam kan. Macam saya sebutkan awal tadi tu, gayanya macam-macam kan. Sikap PN-nya macam-macam kan. Tapi bila kita berkahwin dengan seseorang itu, bila kita lihat mana-mana pasangan lah, biasanya dia pro and con, dia ada lebih ada kurang, dia match antara keduanya. Cumanya macam mana kita nak sesuaikan dan kita nak adjust, nak masuk tu, nak jalin tu, dia macam tu. Sebab tu kadang-kadang di awal perkahwinan kita akan berlaku pergolakan rumah tangga. Sementara nak stabil kan, orang katakan nak bina chemistry yang macam tu. Kemudian tengoklah kadang-kadang setahun, kadang-kadang 2 tahun, ada yang pergi sampai 3 tahun. Dia punya lama tu nak adjust tu kan. Dan end up lama-lama alhamdulillah okey. Dan ada juga rumah tangga yang kadang-kadang di awal perkahwinan Allah Ta'ala uji dengan sampai terbercerai. Saya sebut terbercerai ni Datuk, maksudnya tak sengaja lah. Ada juga keadaan yang begitu. Kemudian pasangan rujuk balik kan. Dan mereka mengambil iktibar dan inisiatif lah di atas perkara yang berlaku tu. Saya suka petik Datuk ayat surah Ar-Rum ayat 21 yang Datuk bacakan tadi tu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah wa rahmah, belas kasihan dan kasih sayang. Rumah tangga kita ni sangat cantik tau. Dalam Quran disebutkan kena ada 2 item ni, satu mawaddah, satu rahmah, belas kasihan dan juga kasih sayang. Dia kalau ada salah satu je dia jadi macam tak seimbang. Rumah tangga tu masih boleh dipertahankan tetapi dia tak cantik, dia disengit sikit gitu. Contoh kalau macam ni pengalaman saya sedikit lah tu ya. Kita nak share dengan pendengar di luar sana. Sangat cantik Allah Ta'ala susun ayat ini dan menggabungkan 2 mawadah warahmah ini bila mana saya memerhatikan pasangan-pasangan yang datang minta khidmat kaunseling dan sebagainya. Saya mendapati 2 perkara ini dia memberi kesan yang sangat besar dalam rumah tangga kita dan di situ lahirnya sakinah, ketenangan dalam rumah tangga. Mawadah, belas kasihan dan juga kasih sayang. Kadang-kadang ada pasangan tu dia masih ada rasa kesian kepada pasangan. Sayang tu tak open ada Datuk. Dia kesian. Contoh kes saya tu dia isteri datang mengadu, suaminya dalam penjara akibat dadah. Dia datang mengadu untuk bantuan macam tu kan. So kita nampak daripada satu sudut dia menderita, tak ada siapa yang menanggung dia, anak-anak terbiar dan sebagainya kan. Kita tanya dia kan sebab dia ada option di situ tapi dia kata gini, dia kata Ustazah, saya masih sayangkan suami saya, cuma biarlah dia merengkok dalam penjara tu, kesian tu tak ada. Ada gitu. Tapi sayang tu dia duk ada lagi. Tapi disebabkan jalinan sayang duk ada lagi tu, rumah tangga tu masih terikat, masih kekal. Gitu. Itu satu kes. Yang contoh satu kes saya lagi tu, saya melihat dia kasihan, simpati kepada pasangan tapi sayang, cinta tu dah tak ada. Itu juga masih kekal rumah tangga. Cuma dia jadi penganiayaan lah. Di mana yang ni kes isteri datang mengadu, kata sepanjang
suami isteri, diorang ni dah kahwin dalam 5 tahun macam tu kan, ada anak dah dalam 2 orang macam tu. Tetapi Allah Ta'ala uji pasangan ini di mana si isteri itu tercurang lah istilahnya ya dengan lelaki lain. Jadi menyebabkan si suami ini sangat marah, tetapi dia tak ceraikan isteri itu. Dia tak ceraikan. Jadi bila tak cerai, cuma dia tak boleh buat hubungan bersama suami isteri. Kita panggil lah kaunseling sama-sama kan. Bila kita tanya kenapa berlaku sedemikian, suami dia kata, Ustazah, setelah peristiwa itu berlaku, saya dah tak ada rasa sayang dah pada isteri saya. Cuma saya tak ceraikan dia kerana saya rasa kasihan, kerana dia tak ada mak ayah. Kalau saya ceraikan, di mana dia nak pergi? Dia macam tu pula. Itulah nak katakan rumah tangga ni dia macam-macam cerita, pelbagai dalam tu. Jadi kes ini saya melihat dia tak ada rasa sayang, tapi dia masih ada belas kasihan. Dan satu ini dia masih mengekal, rumah dia masih kekal. Kalau mawadah warahmah itu memang dah tak ada langsung, tak adalah rumah tangga tu. Tetapi rumah tangga yang sedemikian ini tidak lahir sakinah, ketenangan bahagia tu tak. Dia jadi tak cantik lah. Sebab tu rumah tangga tuan-tuan perempuan berusahalah kita untuk mendapatkan mawadah dan warahmah dua tu. Supaya lahirlah sebuah ketenangan dan kita hidup tu dalam keadaan rasa sangat bahagia. Dan insya-Allah anak-anak kita turut merasa dan orang sekeliling juga turut merasa bahagia tu. Itu dia. Jadi nak kata kat sini bosan tu rumah tangga kita tu kadang-kadang dia ada ciri-ciri bosan sebenarnya Datuk. Ciri-ciri bosan. Dia ada ciri-ciri bosan tu. Kadang-kadang kita tak perasan ciri bosan tu. Dia sama ada isteri kepada suami, suami kepada isteri tu. Jadi kita nak kata ni dulu-dulu bagi perhatian. Itu antara pertamalah kalau kita tengok kan. Kurang bagi perhatian kepada pasangan. Kemudian yang keduanya banyak masa dengan orang lain, dengan kawan-kawan. Masa dengan pasangan tu dah semakin terhad. Kemudian kita tengok lagi sentiasa sibuk. Maksud kata tu untuk pasangan kita tu nak kata ada masa tu tak berapa nak ada lah. Dia lebih kepada sibuk benda lain. Kalau pasangan ini satu lagi cirinya adalah kualiti komunikasi menurun. Dia bercakap juga tetapi dia nak cepat-cepat selesai cakap. Dia nak cakap juga boleh bercakap tapi tak nak lama-lama. Dia bila bercakap tu gelisah. Dia macam tu. So kita boleh tengoklah tahap kita ni di tahap yang mana komunikasi tu dengan pasangan. Kemudian di mata dia kita selalu salah. Ataupun di mata kita dia tu selalu salah. Mana satulah di posisi yang mana suami ataupun isteri tu kan. Kemudian tak ada masa. Masa untuk kita tu tak berapa nak ada dah. Kemudian ciri-ciri antara lainnya, kalau kita duduk berdua tu, dia sibuk dengan benda lain. Kalau orang zaman sekarang Datuk sibuk dengan telefon lah. Sambil bercakap dengan pasangan, duk buat-buat kerja lain, main game dan sebagainya. Itu tidak bagus dalam hubungan pasangan suami isteri, tak bagus. Sebab tu dalam pasangan suami isteri kalau bercakap tu telefon kena letak tepi. Dia menjadi gangguan pula kat situ. Kemudian tak peduli dah, romantik tu tak berapa nak ada dah. Itu antara ciri-ciri lah. Dan satu lagi pasangan dah mula menjaga jarak. Itu pasangan kalau kita mangsa, kita akan nampak pasangan dah mula menjaga jarak. Ataupun kita sendiri yang mula menjarakkan diri kita dengan pasangan kita. Kita kena muhasabah diri tu. Aku ni tak kena kat mana ni. So kena muhasabah diri dan juga kena baikilah. Ni benda-benda ni dia tak boleh simpan lama-lama, nanti meletup. Bila meletup tu susah nak diselamatkan. Jadinya kita kena kalau rasa perasan benda yang tak betul tu kena cepat-cepat untuk baiki. Saya kira yang tu dulu Datuk Bosan. Okey. Ustazah, alhamdulillah para penonton yang hormati sekalian, Ustazah dah beri banyak perkara sebenarnya tuan-tuan dan puan. Tapi daripada perbincangan mengenai mawaddah warahmah tuan-tuan antara kasih sayang dengan simpati, antara kasih simpati dengan kasih sayang. Tadi ada dua contoh, dua kes yang diberikannya. Ada orang ada kasih sayang tak ada simpati, ada orang ada simpati tapi tak ada kasih sayang. Dua-dua kes yang diberikan dicontohkan tadi. Tuan-tuan, apapun kesnya tuan-tuan dan puan, dia menyentuh kepada hubungan suami isteri sama ada mantap atau tidak mantap. Yang kita bincangkan tuan-tuan dan puan ialah bosan terhadap pasangan kita. Maknanya
Tak menarik dah pasangan, tak menarik dah rumah tangga, tak menarik dah nak balik rumah, tak menarik dah bercerita, tak menarik dah nak pandang muka. Tuan-tuan dan puan, itu adalah di antara Ustazah cerita tadi tentang ciri-ciri atau tanda-tandanya. Tapi saya nak pergi kepada mula-mula Ustazah sebutkan tadi. Bila disebutkan kenapa timbul masalah ini, Ustazah katakan tadi tuan-tuan, ayat dia, perkataan dia, kerana tidak bersyukur tuan-tuan, tidak bersyukur. Bila sebut bersyukur ni, tak boleh lari tuan-tuan. Dia mesti agama. Saya dalam pengalaman agak 15 tahun dalam kaunseling ni, tuan-tuan ialah Tan Sri pun datang, Datuk Sri pun datang, Datuk untuk berbincang dengan saya masalah mereka. Biasanya tuan-tuan, selepas 1-2 sesi saya akan tanya dia. Betul-betul tanya dia. Kalau dengan suami pun dengan tanya, dengan isteri pun dengan tanya. Masalah yang dah kritikal seperti ini, Datuk Sri dan Tan Sri dan sebagainya. Saya rasa saya dah nampak di mana letaknya itu. Saya dah nampak dah. Boleh tak saya tanya? Satu soalan yang direct saya tanya. Datuk ni, Tan Sri ni mengamal agama tak? Dalam konteks sembahyang ke tidak? Itu tuan-tuan, dia duduk ke depan macam tu, dia bersandar ke belakang lah tuan-tuan. Dia bersandar ke belakang. Tuan-tuan, dia kata, doktor, saya je lah. Saya pun nak jawab cara yang betul-betul ikhlas, jujur. Saya ni tak jaga semayang. Isteri pun tak jaga semayang. Anak-anak saya pun tak jaga semayang. Rata-ratanya, tuan-tuan, minta maaf, agaknya Ustazah Yohanis boleh confirm ni. Rata-ratanya, kalau jawapannya tak jaga sembahyang, apalagi kalau tidak bersembahyang. Ini tak jaga ni, sekali-sekali sembahyang. Kalau tidak bersembahyang, kadang-kadang tak sembahyang. Itulah punca dia. Bila kita jauh daripada Allah, Allah lagi jauh daripada kita. Bila kita hampir dengan Allah, lagi Allah mendekati kita. Bila kita jauh daripada Nabi, Nabi pun jauh daripada kita. Bila kita hampir dengan sunnah-sunnah Nabi, Nabi pun tuan-tuan mempersilakan kita nanti, tuan-tuan di akhirat, untuk bersama-sama menikmati air daripada Telaga Kautsar bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun tuan-tuan dan puan, saya tadi nak minta teruskan sikit ni. Peranan agama untuk menentukan supaya rumah tangga terus utuh, kasih sayang terus padu, tak timbul persoalan kebosanan dalam rumah tangga. Apa peranan agama? Ustazah duduk di Cakim, Ustazah duduk di bahagian keluarga, Ustazah duduk di bahagian kemasyarakatan, Ustazah duduk bahagian komuniti. Sudah tentulah tuan-tuan, tuan-tuan tengok dia punya spektrum agama itu agaknya tuan-tuan terlalu luas, terlalu mencakup dan terlalu mendasar sebenarnya dalam hidup umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, apalagi bila cerita tentang keluarga, terutamanya bercerita malam ni bosan terhadap pasangan. Apa peranan agama? Sila Ustazah. Alhamdulillah Datuk, situasi macam Datuk cerita tu sama aja. Situasi yang saya hadapi tu. Kadang-kadang kita namakan tu soalan cepu mas kan. Kadang kita nak tanya klien tu minta maaf dulu kan. Minta maaf cik, nak tanya sikit. Samalah Datuk, hujung-hujung tu kita akan tanya. Kerana apa? Ini adalah pasak. Pasak dia. Kalau dia tak jaga yang pasak ni, habislah yang lain-lain tu. Kan? Jadi nak katanya bersyukur dengan pasangan ini, Alhamdulillah, kalau kita bersyukur Allah Ta'ala tambahkan, la in syakartum wa azidanakum. Jika seandainya kamu bersyukur, maka aku akan tambah. Dia sebenarnya kan dalam Islam ni dia tak ada istilah bosan. Tak ada istilah tu. Hatta saya pun Datuk, kalau anak-anak kat rumah ni kata bosan lah mama, nak buat apa ni? Kita kata jangan cakap bosan, kita orang Islam. Dalam Islam tidak ada istilah bosan. Banyak benda kita boleh buat. Banyaklah aktiviti-aktiviti yang kita boleh create something sebenarnya di situ. Tak ada istilah bosan tu. Lepas tu kita nyanyilah dekat dia kan lagu tu kan. Kan ada satu lagu tu, umat Islam harus cemerlang hari ini lebih baik dari hari semalam tu kan. Kan lagu tu sangat memberi makna sebenarnya. Kalau kita tengok lirik lagu tu, nasyid tu, padahal nasyid tu zaman sekolah dulu tu. Tapi nasyid tu sangat evergreen. Cuma tak dimainkan sekarang, jarang-jarang kan. Jadi nak katanya dalam lagu tu, di istilah bosan tu memang tidak ada. Nak kata Islam ni sangat menjaga masa kita umat Islam dan dia sangat boleh dimanfaatkan. Kita fokus kepada rumah tangga ni tadi, bosan pasangan ni, suami bosan, isteri bosan ni kan.
Jadi nak katanya bersyukurlah. Kemudian andai kata Allah Ta'ala uji kita dengan keadaan yang begini, jalannya adalah sabar tuan-tuan, perempuan sabar. Saya ada satu kes masuk satu hari ni, mungkin saya boleh share sikit. Yang ni kisah si suami lah. Suami dia dah mula ada connect dengan yang luar lah. Aktiviti yang tak berapa sihat. Jadi isterinya pun dah susah hati. Tanya saya, Ustazah, saya nak buat macam mana, saya buntu. Kan dia tanya macam tu lah. Kita pun bagi daripada satu sudutnya, sebab melalui telefon kan, atau bila melalui telefon ni dia agak terhad sikit. Kalau kita berjumpa tu mudah sikit kita nak teroka masalah, kita nak tengok dia tu macam mana dan sebagainya. Tapi kalau melalui telefon masa yang terhad ni, buat masa ni untuk mengubat hati, itulah dia. Kita bagi terapi psikospiritual Islam pada dia. Yang mana kita memberikan kaedah doa kepada dia. Yang mana diuji macam ni, memang kita balik kepada agama. Doa tu mudah je perempuan. Pendek je doanya, sikit saja. Yang mana dalam Quran sebut surah Al-Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Apa maksud dia? Aku serah segala urusanku kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat pada hamba-Nya. Kita serah pada Allah Ta'ala. Sebab bila ada urusan yang macam ni, kita susah hati. Bila susah hati mula tak tenang. Tambah-tambah kalau orang yang panah barang, dia jadi marah lah, bergaduh. Akhirnya kalau berlaku provokasi, berlaku physical abuse, pukul dan sebagainya. Kita tak nak macam tu. Jadi kita ni kena tenang dulu. Jadi saya bagi doa ni kepada klien yang menghubungi saya tu. Tak apa, saya kata amalkan ni dulu sementara kita buat appointment untuk jumpa dan sebagainya. Kita bagi terapi penenang yang tu. So balik ni kita nak katakan dalam Quran ni memang disebut perkataan sabar. Bila kita diuji dengan sesuatu ujian. Dalam Quran ni banyak kali diulang-ulang sabar tuan-tuan perempuan. Lebih kurang dalam 90 kali macam tu. Cerita sabar ini diceritakan. Maksudnya sangat utamalah, keutamaan dalam kehidupan kita ni adalah sabar. Cumanya kita ni manusia kan Datuk, ada yang kata, Ustazah, sabar saya ni ada hadnya, dah habis dah sabar ni kan. Gitu. Cuma kita betulkan dia lah, sebenarnya sabar ni dia tak ada hadnya. Bersabarlah, sabar tu indah. Kadang-kadang kita tanya kan, sabar ni indah ke payah? Yang mana satu kan? Ada juga payah Ustazah sabar ni. Dia sebenarnya indah. Di hujung tu cantik sebenarnya, hikmah sabar tu tadi. Cuma kadang-kadang itulah lihat kepada kita punya personality macam mana. Kalau agak-agak kita ni agak kurang sabar, sebenarnya hati kita itu masih perlu terapi dan diwaiki. Itu dia. Kita pun muhasabah diri Datuk sebab kita ada suami, kita ada anak kan. Datuk of course lah lagi lah ramai sekarang ni, cucu-cucu pun ramai kan. Jadi betul. Kesabaran tu dia kena lebih lagi mengikut kepada situasi kita bagaimana. Dia macam tu. Kita ni special tau tuan-tuan perempuan. Kita umat Islam ni dalam Quran ni memang diceritakan perihal keluarga sangat banyak. Keluarga siapa yang ada dalam tu Quran ni? Keluarga Siti Maryam, keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad of course lah, Firaun. Nak contoh yang macam mana? Ada belaka dalam Al-Quran ni. Dia ceritakan tentang perihal keluarga. Kita nak ikut yang mana satu? Confirm lah kita nak ikut yang baik-baik. Kan? Ada keluarga yang tak baik juga. Dalam Quran diceritakan kisah Abu Lahab. Kita tak nak jadi macam tu. Keluarga yang begitu. Kasih sayang dua orang isteri, suami isteri tu Datuk. Tapi dengan keadaan yang kufur pun kita tak nak juga. Kan? Kalau kita lihat keluarga Siti Asyah dengan Firaun. Sebab tu kan Datuk, kadang-kadang bila seorang isteri datang mengadu kepada kita, begini begitu dan macam-macam lah berkenaan dengan suami. Sedangkan suami itu ada kelebihan dia. Yang ni kes pada saya agak ralat sebenarnya. Suami tu banyak kelebihan dia. Dia dalam berpantang, contohnya mak bapak dia pun tak jaga, tapi suami dia jaga dia dalam pantang. Dia tak nampak kelebihan dan kebaikan itu. Tetapi bila suaminya nampak macam tak endah dengan dia, kerja lebih sikit sebab ada tuntutan nafkah yang lebih, contohnya kan dia dah rasa macam-macam dah. Yang kelebihan-kelebihan tu dia tak berapa nampak. Di situ kadang-kadang kita rasa ralat. Lihat balik kebaikan yang suami ada tu. Dia nampak macam suami dia dah bosan dengan dia kan. Padahal tidak sebaliknya. Mungkin saya kira ini case miscommunication lah sebenarnya. Tapi nak katanya ada kebaikan-kebaikan yang ada di situ yang perlu dipandang.
sebab tu nak berbalik kepada Siti Asiah punya cerita tadi tu, kadang-kadang kita kata suami tu tak adalah sejahat Firaun kan. Sampai macam tu sekali dia jejah suami dia kan. Nak katanya Siti Asiah tu suami rupa Firaun pun dia tak mohon cerai. Kan? Kita ni sikit-sikit dah nak mohon cerai. Kadang-kadang ibrah di sebalik kisah tu kadang-kadang kita tak ambil perhatian. Jadi ini antara yang kita share lah dengan klien-klien yang datang supaya dia perasan apa yang Quran sebut dan apa yang Quran nak sampaikan kepada kita sebenarnya. Tadabbur tu kena lebih sikit tu yang kadang-kadang homework kita bagi kepada klien, Datuk, puan baca surah ni tetapi baca juga terjemahan dia. Supaya kita lebih rasa keisahan cerita itu dan kita boleh ambil ibrah dan iktibar daripada situ sebenarnya. Islam tu sangat cantik. Memang orang kata dah sempurna, tinggal lagi kita ikut saja apa panduan, nasihat dan sebagainya, insya-Allah kita akan selamat. Sangat-sangat tuan-tuan puan-puan di luar sana, andai kata berlaku apa pergolakan rumah tangga, back to fitrah. Balik kepada fitrah kita, tengok balik apa benda yang leaking. Solat kita ke, dah solat mungkin juga hujung waktu kan, ataupun kita tengok juga semayang kita ni cali-caplin ke, tak sempurna, ada perkara-perkara yang apa orang kata tak cantik lah kat situ, kita baiki. Semayang dah cukup, mungkin sunatnya kurang ke kan, semayang dah okey, khusyuknya tak berapa kan, kita baiki di situ dari masa ke semasa. InsyaAllah bila kita jaga benda-benda tu, insyaAllah Allah Ta'ala juga akan menjaga kita. InsyaAllah Datuk. Okay. Ustazah, para penonton dalam majlis sekalian, tuan-tuan tengok ya pengalaman yang dicurahkan, ilmu yang ada, kombinasi antara pengalaman, ilmu dan cases. Ini yang cantik ni tuan-tuan. Case. Tuan-tuan bayangkan disebutkan tadi, satu hari average katakanlah 3, 4 dan 5. Hari-hari. Satu hari, satu minggu 5 hari tuan-tuan. Dan berbelas tahun tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan banyaknya kes. Saya rasa tuan-tuan, Ustazah ni kalau tak tulis buku lepas ni Ustazah, tak tulis memoirs tentang kita bekerja sebelum pencen nanti dituliskan tentang masalah keluarga ni, saya rasa lah Ustazah, buku-buku yang Ustazah akan tulis, catatan-catatan yang Ustazah akan lakukan itu insya-Allah akan bagi banyak mana. Sebab saya nampak yang akan datang ni Ustazah, sebab kadar perceraian di wilayah Persekutuan dan Selangor dikatakan antara yang tertinggi dalam dunia. Perceraian berlaku hari-hari tuan-tuan dan puan. Dan kadar perceraian sangat-sangat membimbangkan. Dan yang akan datang ni, kalau tengok anak-anak kita, pemuda-pemuda sekarang ini, terutamanya tentang bersyukur, tentang agama, nampaknya tuan-tuan dan puan, saya rasa masalah keluarga ni makin terus meningkat sampai kepada satu peringkat tuan-tuan, bila Ustazah dah tak ada, dah pencen, kita pun dah tak ada, semua dah tak ada, saya tak tahu macam lagi nak merungkai masalah yang akan menghantui anak-anak kita nanti. Apa pun tuan-tuan dan puan, kita berehat sebentar sekitar dalam 1 minit setengah begitu untuk memberikan sedikit kelegaan kepada Ustazah. Sila tuan-tuan, kita dengar sedikit pesanan daripada Yayasan Sabha. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama sesuai ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi Muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan
Laksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, first move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, saya sebenarnya bila mendengarkan penerangan daripada Ustazah Yohanis tadi tuan-tuan, saya merasakan tuan-tuan, anak-anak muda kita yang baru kahwin dalam 2 tahun, baru kahwin dalam 5 tahun, yang dah kahwin 10 tahun, yang dah kahwin 15 tahun, macam saya ni dah di luar gelanggang dah lebih 40 tahun tuan-tuan dan puan. Rasanya tuan-tuan, kalau dia tak dengar lah apa yang disebut Ustazah tadi, sayang betul lah tuan-tuan. Sayang, mana nak cari tuan-tuan? I tell you, where can we get a combination of knowledge, of experience, of cases? Mention cases, case after case, case after case. Mana kita nak cari tuan-tuan? Tuan-tuan baca textbook tebal mana pun tentang keluarga, tuan-tuan tak dapat cara pendekatan penyampaian pada malam ini. Gandingan antara ilmu. Gandingan ilmu dengan pengalaman. Gandingan pengalaman dengan kes-kes yang real. Kes-kes yang berada di depan mata dia, tuan-tuan dan puan. Jadi, dan satu lagi, kes yang bertimbun-timbun itu, repeating case, tuan-tuan. Case of similar nature itu, menjadikan kita punya hipotesis itu, tuan-tuan, boleh satu yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi, tuan-tuan dan puan, saya haraplah nanti saya akan dapatkan lagi tarikh-tarikh daripada ustazah. Mari kita bersama lagi. Mungkin kita kembarkan dengan seorang lagi agaknya yang mungkin juga mempunyai pengalaman. Ustazah dah beri saya 2-3 nama tuan-tuan dan puan. Ustazah ni tuan-tuan, satu sifat ustazah ni, bila saya bagi saja satu mesej, dia terus jawab tuan-tuan. Terus jawab. Masya Allah, saya kata dalam kesibukannya tuan-tuan, inilah seorang muslimah, inilah seorang Islam tuan-tuan. Menangguh-nangguh ni bukan orang Islam, menangguh-nangguh kerja bukan Islam, menangguh-nangguh kebaikan bukan Islam. Misalnya ini tuan-tuan dan puan, saya bagi notis paling singkat, kurang daripada 24 jam. Okey doktor, okey. Aduh, saya seronok lah. Betul-betul lillahi ta'ala. Saya seronok. Attitude yang ada sebagai seorang. Kalau inilah attitude seorang kaunselor, inilah attitude seorang yang akan memberikan pendapat tentang keluarga, yang kadang-kadang gumpalan benang yang dah kosot tu, gumpalnya tu, tak dapat cari di mana jalan penyelesaian. Cara ustazah ni saya yakin, cara paparannya, cara bahasa percakapannya, cara keibuannya, cara kekakakannya, saya rasa tuan-tuan inilah, saya minta maaf, bukan saya nak memuji-muji tak tentu-tentu tuan-tuan. Saya hidup dah lama tuan-tuan. Saya banyak tengok manusia, banyak tengok kaunselor, banyak tengok orang-orang yang ada PhD, yang ada master degree dan sebagainya. Tapi malam ini tuan-tuan beruntunglah tuan-tuan kerana kita paparkan Ustazah Yohanis di hadapan kita. Baiklah Ustazah ya. Ustazah, saya nak pergi kepada Ustazah punya tadi satu statement ya. Dalam Islam tidak ada istilah bosan. Dalam Islam tak ada istilah negatif, tuan-tuan, tak ada. Apa nak bosan tuan-tuan? Allah ada. Apa nak bosan? Kalau betul-betul kita tengok pucuk-pucuk kayu tu meliuk. Dalam meliuk tu tuan-tuan, ada kita tengok ada nampaknya macam kumbang-kumbang dalam bentuknya kat situ meliuk sama, tak jatuh dia. Angin, dia pucuk-pucuk angin. Itulah sebenarnya ayatullah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tak terhiburkah kita dengan tanda kebesaran Allah? Tengok ombak pukul memukul, tak berhenti. Ombak can never be exhausted. Ombak can never be tired. Tak ada tiring pada ombak tuan-tuan. Pukul memukul. Kan itu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditakdirkan pukul 12 malam kata air pasang tuan-tuan. Kalau dikatakan pukul 6 pagi air surut, tepat 6 pagi air surut, tuan-tuan. Kan itu tanda kebesaran Allah. Dan kita ada isteri kita tadi Ustazah kata, kenapa kita tak tengok dalam suami kita? Minta maaf tuan-tuan tentang isteri kepada suami tadi. Kenapa kita tak tengok kelebihan suami kita? Kan itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Tadi tuan-tuan, isteri kita yang tuan-tuan yang bersalin, isteri kita yang dalam pantang, duduk di rumah kita, mak mertua pun sakit, mak sendiri pun tak dapat datang, suami yang buat segala-galanya tuan-tuan dan puan.
takkan itu merupakan satu pemberian Allah kepada kita? Dan menggunakan perkataan Ustazah tadi, takkan itu patut kita bersyukur kepada Allah SWT? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi tuan-tuan puan, saya Ustazah, saya nak pergi pada Ustazah punya tadi tentang kesabaran ni Ustazah. 90 kali dalam Quran tuan-tuan. Kenapa kita tak sabar ni? Biasanya minta maaf tuan-tuan puan, dengan isteri lah yang tak sabar. Dengan suami, kita boleh mengajar tuan-tuan, kita boleh mengajar orang sana, boleh mengajar orang sini dan sebagainya. Kita boleh gelak di sana, senyum di sana, senyum di sini. Tapi nak bagi senyum dengan sang isteri, nak bagi senyum dengan suami, pahit, tuan-tuan, pahit. Kenapa? Ustazah, kenapa Ustazah? Kenapa jadi begitu? Sila Ustazah. Allahu Akbar. Masya Allah Datuk, saya sebenarnya rasa sangat takut bila Datuk duk puji lambung macam tu. Dah, itu saya real. Saya bukan nak puji-puji. Saya tak ada apa sebab nak puji Ustazah. Sila Ustazah, sila. Datuk kebetulan lah sebenarnya time cepat-cepat balas WhatsApp tu, tangan, telefon di tangan agaknya kan. Tu yang laju. Okeylah, apa pun insya-Allah saya kira itu satu doa Datuk kepada saya. Harapnya saya istiqamah dalam memberi khidmat dan juga membantu orang lah. Kita tak nak ganjaran apa pun, insya-Allah kita mengharapkan ianya menjadi saham akhirat kita lah. Kita ni tak banyak pahala kan. Kurang-kurang ini menjadi saham saya lah, insya-Allah Datuk, saya harapkan macam tu. Okey, baik, balik kepada persoalan Datuk berkenaan sabar, bosan pasangan dan sebagainya ni. Nak katanya salah satu bila saya perhatikan pasangan suami isteri ni, dia ada satu kenapa dia gagal untuk komunikasi ataupun nak bersabar dengan pasangan, suami kepada isteri ataupun isteri kepada suami. Dia sebenarnya kalau kita tengok ranking, tak kisahlah kalau Datuk handle case yang VVIP high class contoh kan. Saya kebanyakan handle case yang roots ni, yang akar ni, yang bawah masyarakat marhain, daripada orang kebanyakan, ada orang susah, orang biasa-biasa, berpangkat dan sedikit VIP yang macam tu. Itu antara yang biasa kita handle case orang sebegitu. Jadi the point is, saya nak sebutkan, tak kisahlah apa latar belakang seseorang itu, orang besar ke, orang kecil ke, orang ada ilmu ke, apatah lagi yang tak ada ilmu kan. Nak katanya ujian dalam rumah tangga tu memang ada. Kita tak dapat nafikan yang itu. Cuma caranya berbeza lah. Mengikut kepada macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, mengikut kesesuaian dia itu. Allah Ta'ala akan bagikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai dah tu sebenarnya. Cumanya kadang-kadang klien ni tak sedar aku sedang diuji. Jadi itu juga kita perlu sedarkan dia. Sebenarnya cik puan, tuan, insan terpilih tuan ni Allah Ta'ala pilih untuk ujian macam ni. Kita hebat lah tu. Yang pertama syukur. Bersyukur aku diuji. Oh, kena gitu juga ya Ustazah. Walaupun ini satu musibah. Iya, kita kata. Sebab dengan musibah inilah, bila kita tanya kepada klien ni, semayang cukup tak? Tak apa cukup. Bila musibah Allah Ta'ala bagi macam ni, lebih tak semayang? Oh, dah cukup dah Ustazah. Syukurlah kan. Satu lagi kita tanya, okeylah tuan solatnya cukup 5 waktu. Bila Allah Ta'ala bagi ujian begini, ujian terhadap rumah tangga ni, jadi macam mana? Betul lah Ustazah. Dulu tak semayang malam, sekarang ni bangun semayang malam katanya. Tu nak katanya kita bertambah baik dan bertambah rapat dengan Allah Ta'ala. Hikmah. Kalaulah kita ada musibah tetapi kita tidak berbalik kepada fitrah kita, merintih-rintih, mengadu-ngadu kepada Allah Ta'ala, itu adalah something wrong. Itu masalah lagi besar sebenarnya tu. Kan? Jadi sebagai kita manusia normal, itulah rutin kita sebenarnya. Bersabarlah dengan pasangan, andai kata Allah Ta'ala uji yang sedemikian, tak rugi pun. Orang bertakwa, tambah-tambah seorang isteri bila Allah Ta'ala uji begini, ataupun suami Allah Ta'ala uji begini, nak katanya daripada satu sudut, dia bersabar, dia berdoa, dia tetap solat, dia tetap menjalankan kewajipan sebagai isteri, Allahu Akbar, maka doanya itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Mohon pada Allah Ta'ala. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dah kan, berdoalah memohon kepadaku, maka aku akan jawab. Jadi doa. Sebab tu kadang-kadang orang ni tak nak menggunakan.
kebaikan dan kelebihan doa. Sedangkan dah disebut doa adalah senjata kita orang mukmin. Bukan nak kena angkat apa orang kata parang senapang. Tak payah. Angkat tangan untuk berdoa. InsyaAllah itulah senjata kita yang paling ampuh sekali. Guna senjata yang tu. Tetapi itulah kadang-kadang manusia ini dia terleka terlalai. Jadi kita perlu sedarkan. Saya nak kata tahniah kepada tuan-tuan yang mungkin di luar sana ada klien saya yang sedang mendengar ni. Tahniah mencari orang kata perunding cara lah untuk membantu menasihatkan. Begitu. Nak katanya kita ni dalam rumah tangga kita ni kena sentiasa ada bunga-bunga cinta lah Datuk. Suami kepada isteri, isteri kepada suami, dia kena ada. Dia kena sentiasa menyemarakkan. Ni takut ni nak cerita ni tentang rumah tangga sebab kita pun ada rumah tangga kita kan yang perlu dijaga, yang perlu diperbaiki kan. Jadi kena sentiasa ada, sama ada suami kepada isteri, isteri kepada suami. Saya kira tips-tips ni nanti saya bagi kat ujung lah kan. Alhamdulillah. Gitu insya-Allah. Ustazah, okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan ya. Tapi saya rasa cara kaunseling Ustazah ni yang kita dah dengar dekat-dekat setengah jam lebih dah, dekat 40 minit dah ni tuan-tuan, dia menghala kepada yang sangat positif. Jadi saya yakin ya, siapa juga klien-klien yang berjumpa dengan Ustazah ini, apa pun masalah yang dibawa, macam mana down pun dia, rasa-rasanya jiwanya akan bangun. Sebab kata-katanya membangunkan jiwa. Kata-kata Ustazah itu membangunkan jiwa. Dia positif. Asasnya mengatakan Islam tidak ada. Bosan-bosan tak ada dalam Islam. Negatif-negatif tak ada dalam Islam. Sebenarnya sifat-sifat mazmumah ini mendatang kemudian dalam hidup kita. Tuan-tuan lahir, saya lahir seperti kain apa? Kain hijau, kain kuning, kain putih tuan-tuan, kain putih. Jadi siapa yang mencorakkannya? Mak bapak yang mencorakkannya. Siapa lagi yang mencorakkannya? Alam sekitar keliling itu yang mencorakkannya. Siapa mencorakkannya? Kawan-kawan dengan kita itu yang mencorakkannya. Siapa lagi yang mencorakkannya tuan-tuan? Masa kita belajar dulu, kawan sekolah, masa universiti, kawan sekolah universiti, itu yang mencorakkannya. Tuan-tuan dan puan, sebab itu kita dalam keluarga ni pun, hal yang timbul tentang permasalahan, yang timbul, yang hilang kasih sayang, bosan kepada suami isteri ni tuan-tuan, pun diganggu oleh masalah-masalah perkelilingan yang ada ini. Masalahnya, boleh tak kita lari daripada masalah ni? Tak boleh lari. Sebab, boleh tak kita lari daripada anak isteri? Tak boleh. Boleh tak kita lari daripada jiran tetangga? Tak boleh. Boleh tak kita lari daripada mak mertua, bapak mertua kita? Tak boleh. Boleh tak kita lari daripada masyarakat yang lebih besar? Tak boleh. Sebab kita adalah anggota masyarakat. Kita lah anggota keluarga dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, Ustazah dah bagi, antara penyelesaiannya Ustazah bagi tadi, pertama sabar. Sabar 90 kali disebut dalam Al-Quran. Yang kedua Ustazah sebut 3 kali. Saya rakam ni 3 kali. Apa dia? Balik kepada fitrah. Balik kepada semula jadi kita. Apa semula jadi kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Suami yang rasa bosan pada isteri, sembahlah Allah. Isteri yang rasa bosan kepada suami, sembah yang Allah. Tadi tuan-tuan puan ada hikmah. Tuan-tuan tengok. Gaduh-gaduh di sembahyang malam. Gaduh-gaduh jaga sembahyang. Bosan-bosan jaga sembahyang. Bosan-bosan banyakkan sembahyang sunat. Bosan-bosan sembahyang isyraq. Bosan-bosan sembahyang, oh masya-Allah, sembahyang duha tuan-tuan. 4 rakaat sembahyang duha tuan-tuan. Banyak dosa sebanyak bir di lautan pun akan diampun Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan anak-anak dan sebagainya. Ustazah, dalam ini saya nak Ustazah tambah sikit lagi tuan-tuan. Apa maknanya? Ini penting ni. Apa maknanya yang lebih luas lagi dalam konteks bosan kepada suami isteri ini? Apa maknanya balik kepada fitrah? Ulas sikit lagi Ustazah. Sila Ustazah. Terima kasih Datuk. Yang ni kita simple je, kita nak kata apa pun letakkan agama dulu dalam rumah tangga kita. Apa-apa pun yang tu dulu. Jangan letak benda lain. Kan, sebab tu kalau kita lihat tips antara mencari pasangan kan Nabi sebutkan taribat ciadaka yang hujung tu. Nak mencari jodoh tu ada 4 kan. Kecantikannya,
hartanya, keturunannya, dan last sekali Nabi sebut diniha adalah agamanya. Pilih yang ada agamanya, nescaya kamu akan selamat. Kenapa tak pilih rupa paras? Kenapa tak harta dia? Kenapa tak keturunannya? Kenapa mesti agama? Kerana agama ni dia bertambah subur. Dia bertambah berkembang, ya. Tambah-tambah kita manusia ni semakin lama kita hidup, semakin berumurnya kita, maka ilmu tu akan seiring. Dia akan bertambah ilmu dan juga pengalaman, dan di situ dia menjadi satu kecantikan dalam rumah tangga. Kalau kita pilih rupa, dia semakin tua semakin tak comel dah Datuk. Kalau kita pilih harta, dia boleh habis, keturunan dia boleh rosak. Tapi agama ni automatically dia akan mencantikkan ketiga-tiga perkara ni. Daripada awal perkahwinan lagi, Nabi dah saran begitu. Kemudian ada satu lagi hadis Nabi yang Nabi sebut, iyaka khadra'udiman. Nabi sebut kepada para sahabat, maka sahabat tanya, ma hiya khadra'udiman ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata, jauhilah kamu daripada rumput hijau di tengah tempat kotor. Kemudian sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan rumput hijau tengah kotor tu? Nabi jawab, itu dia al-mar'atus sayyi'at fi man baptisu. Perempuan yang cantik tetapi dia dibesarkan dalam kelompok ataupun kehidupan yang tidak baik. Nabi minta yang kita elakkan perempuan tersebut, kita jadikan pasangan hidup. Tak boleh, sebabnya nak katanya dia jadi tak cantik lah rumah tangga kita. Sebab tu dalam memilih perkahwinan pun, memilih pasangan pun, agama sangat banyak memberi tips-tips lah. Nabi pesan itu, Nabi pesan ini. Itu cerita tentang perkahwinan. Ini kita tak sentuh lagi tentang kafa'ah, ya, kufur. Kufur pun penting juga, tapi zaman sekarang ni orang tak berapa melihat sekufur ni. Tetapi dalam Islam dia menitik beratkan juga sekufur ni untuk menjamin kesejahteraan dan sakinahnya kehidupan tu. Kita tak campurlah kisah sekufur tu, kita fokus kepada tajuk kita ni. Kan, jadi nak katanya dalam rumah tangga ini, nak cerita kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana, baliklah pada agama, jaga agama betul-betul. Apa yang kita kata jaga agama tu, solat kita jangan tinggal. Tuan-tuan, perempuan, ya, kadang-kadang isteri solat, suami tak solat. Kadang-kadang suami solat, isteri pula tak solat. Saya ada kes suami kata, Ustazah saya nak buat macam mana Ustazah, isteri saya tak solat. Saya dah cuba macam Ustazah kata, letak tikar sejadah di sebelah, saya solat, saya ajak dia. Dia tak solat, kadang-kadang dia ikut. Itu luahan seorang suami. Isteri tu nak ceritanya nak bawa kepada jannah, tapi mehnah dan tribulasi itu dia bukan benda lain. Ini housemate kita, roommate kita, bantal mate kita sendiri ni yang tak solat ni. Dia jadi agak payah. Macam mana nak mendidik generasi-generasi yang dilahirkan tu. Jadi nak ceritanya, kalau tak ada dua perkara ni agak sukar. Jadi tuan-tuan perempuan di luar sana yang mana kebetulan melihat kita berforum pada hari ni, Datuk, baikilah solat tu sebenarnya. Kalau tak cukup-cukup, sebenarnya ramai ya, kadang-kadang kita pun macam tak sangka kan, macam soalan Cepu Mas tadi tu lah. Jadi kita handle case, nampak bagus dah ni, bila kita tanya bab solat tu, rupanya ada juga yang tinggal-tinggal. Kita jadi macam, maksudnya kita takut disebabkan itulah pasaknya tiang tu tak kuat, maka benda lain juga dia goyah dan akhirnya runtuh. Kita tak nak macam tu. Kita kalau boleh, kita nak masyarakat kita ni sama-sama bangun dalam keadaan rumah tangga yang menjaga agama ni, meletakkan agama dalam rumah tangga. Bukan apa Datuk, kot lah esok ni jadi besan kita, manalah kita tahu kan. Anak kita bercinta dengan anak dia. Sebab masyarakat ni dia tak boleh lari. Dia circle, pusingan dia begitu. Jadi kita kena sama-sama jaga. Kena sama-sama membangunkan. Sebab tu kan Datuk, dalam saya mengendalikan kes, contohlah kes pukul baru ni, ada satu kes tu. Suami pukul isteri memang tekad nak bercerai. Dia bukan setakat pukul, jadi ada benda-benda lain lah. Luar tabi'i pun ada. Jadi kes tu agak berat. Kemudian banyaklah melibatkan miscommunication dan sebagainya, report polis, medical check up dan sebagainya. Cuma saya katakan begini kepada yang mengadu tu, si isteri tu, saya kata panggil juga suami datang untuk sesi kaunseling. Walaupun dia datang tu dalam keadaan yang dah ada keputusan nak bercerai, sebab kita tak nak benda tu berulang. Itu dijadi dengan pasangan dia sekarang ni. Andai kata dia berkahwin dengan orang lain, contohnya, benda yang sama akan berlaku jika dia itu tidak dibaiki. Si suami tu.
Jadi kita nak putuskan rantaian tu tadi. Jadi saya memang minta dia, isteri tu pun macam terpinga-pinga. Ustazah, kenapa nak panggil suami saya lagi? Saya dah ada keputusan. Saya kata tak apalah kalau dah ada keputusan. Tak buat macam mana, urusan jodoh ni bukan urusan kita. Saya kata bukan urusan puan, bukan urusan saya. Sebab jodoh ni antara rahsia Allah Ta'ala. Kalau panjang jodoh kita, puan mohon cerai pun kekal juga sebagai suami isteri. Kalau kita berhempah pulah mempertahankan, kita kata kalau Allah Ta'ala kata takat ni lah, takat tu lah, kita nak kata apa kan, tapi kita berusaha kan, berusaha. Jadi nak katanya dekat situ, pasangan yang bermasalah, pihak satu yang bermasalah pun kita akan cuba juga untuk memperbaiki. Saya kira macam tu. Supaya kita sama-sama membangun, kita tak nak berlaku lagi kemudaratan di pihak lain yang akan datang. Kadang-kadang orang terfikir, Ustazah ni dah selesai sudahlah kan. Kita tak pandang macam tu, mungkin pandangan kita berbeza Datuk kan. Cuma kita nampak macam kesian lah, satu lagi takkanlah dia nak duduk dalam keadaan macam tu. Dia pun perlu disedarkan, dia pun perlu dibaiki. Jadi ala langkah tu dah sampai kat kita bantulah mana yang patut kan. Saya kira macam tu. Jadi rumah tangga kita, tuan-tuan, perempuan, memang pasaknya kena ada. Dan satu lagi yang penting adalah ilmu. Janganlah kita orang kahwin kita pun nak kahwin, ilmunya tak berapa nak ada. Rumah tangga ni dia package tau. Dia macam-macam dalam tu, macam-macam. Kalau kita duduk dalam rumah tangga ni macam kita duduk tepi pantai, baru main gigi-gigi air tu rasa macam best, dia syok je kan. Padahal tengah lautan tu macam-macam. Macam tu juga dalam rumah tangga kita. Bila kita nak masuk dalam rumah tangga, kita syoknya nak kahwin kan, macam orang lain berangan macam-macam dah kan. Bila kita masuk dalam rumah tangga, baru kita tahu dalamnya rumah tangga tu, kalau laut tu, dalamnya lautan tu, rumah tangga ni betapanya macam-macam dalam tu ada kan. So nak ceritanya dekat sini, benda-benda itulah yang kita kena hadapi, ilmu tu kena ada. Kenapa saya sebut ilmu tu kena ada? Kerana dengan ilmu lah kita berfikir, ilmu tu akan bantu untuk guide kita. Sebab bila kita tak ada ilmu, tu yang jadi emosi menguasai tu. Bila emosi menguasai, tu yang jadi kadang-kadang masalah perbalahan, masalah tak bercakap, end up rasa membosan lah kan, pergi cari hiburan lain lah, dia macam tu. Ada satu kes saya Datuk, isterinya sangat cantik. Isteri dia memang putih, mulus, tinggi, langsing, memang cantik lah, seriously. Saya perempuan pun saya mengiktiraf kata isteri dia sangat cantik. Akhirnya dicerai, Allahu Akbar. Saya jadi macam terdiam. Kenapa penceraian berlaku? Dapat bini punya cantik, cun melecun macam tu kan. Memang sebiji lah macam model. Saya memang, Allah kita kata, itu pun kena cerai juga. So nak katanya dekat sini, dia isu, kalau yang tu isu suaminya ada perempuan lain, dia ada pihak ketiga lah. Dan diceraikan isteri yang cantik ni. Jadi saya pun muhasabah diri kat situ. Dah bosan agaknya dengan isteri cantik ni. Tu nak kata dah cantik, nak cari macam mana lagi, wallahualam kita tak tahu kan. Jadi tu yang saya sebut di awal tadi tu, konsep syukur tu. Bersyukur dengan Allah Ta'ala terhadap anugerah isteri tu. Suami, isteri bersyukurlah pada Allah Ta'ala atas anugerah suami tu tadi. Bersyukur yang ada tu, kalaulah yang tak apa kenalah di mata kita, contoh kan. Asyik nengok isteri tu pakai baju kelawar malam kan. Suami, kadang-kadang isteri ni tak perasan dia macam itu. Belilah dia baju baru. Isteri nampak kusam je, upgrade lah isteri tu. Belilah makeup sikit kan. Belilah apa-apa peralatan. Sebab orang perempuan ni Datuk maintenance ni tinggi kan. Dia macam-macam orang perempuan ni. Jadi jaga yang itu. Orang perempuan pun kalaulah suami dah nego-nego tu, ambil perhatian. Sebab kadang-kadang suami menegur kita orang perempuan ni, dia bukan wahai isteriku sila datang sini, abang nak bincang sikit. Awak ni nampaknya sekian-sekian kena berlaku. Dia tak ada, saya rasa jaranglah ada suami yang proper macam tu kan nak bincang kan. Tetapi biasanya suami akan hin-hin, awak ni tak ada baju lain ke? Dia nak kata puas lah mata tu memandang kan. Carilah baju cantik sikit pakai. Itu antaranya. Yang nak kata kita kena sentiasa alert lah dengan teguran ataupun siti-siti di angan lalu je suami tersebut, ataupun isteri tu bercakap dengan suami kan. Awak ni rambut tu tak berapa ada dah kat kepala tu, cari sikit apa-apa yang boleh menumbuhkan rambut, handsome sikit, mata saya tengok contoh kan. So kena ambil perhatian benda-benda macam tu. Kadang-kadang benda kecil-kecil macam ni lah Datuk, dia menjadi besar bila kita tak ambil perhatian. Yelah tajuk kita bosan kan. Jadi kita tak nak pasangan kita bosan dengan kita. So kita kena to do something. Create sesuatu
yang menyebabkan kita rasa sentiasa dibungai dengan bunga-bunga cinta gitu. InsyaAllah. Masya-Allah. Ustazah, kebanyakan yang saya baca lah Ustazah daripada dulu sampai sekarang. Dia kata bosan-bosan ni, dia kata hal-hal bosan, disinterestedness ni, bosan ni, masalahnya bukan besar, masalah kecil-kecil. Macam Ustazah kata tadi, masalah kecil tapi tidak ditangani, masalah itu membara. Betul? Kecil aja. Kadang-kadang daripada kecil itulah sehingga timbul perceraian berlaku. Kebanyakan perceraian berlaku daripada masalah yang kecil-kecil yang tak dapat ditangani. Pasal apa tak dapat ditangani? Masing-masing dengan ego masing-masing. Pasal apa dengan ego masing-masing? Dia tak pergi kepada fitrah. Kalau dia rukuk dan sujud, terutamanya sujud, 7 anggota, dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, insya-Allah lah tuan-tuan. Macam Ustazah sebutkan tadi, salat. Kalau tak salat, nak sangkut di mana kebaikan tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu saya, kalau tuan-tuan perempuan tak salat, nak sangkut kebaikan di mana? Sebab as-salatu imaduddin. Sembahyang itu, salat itu tiang kepada agama. Nak sangkut apa kalau tak ada tiang, tuan-tuan dan puan? Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya merasakan agaknya mungkin yang terakhir Ustazah ya. Ustazah dah banyak tuan-tuan memberikan contoh-contoh. Apa pun Ustazah pusing mana pun tuan-tuan dengan memberikan contoh-contoh dan sebagainya, Ustazah balik juga kepada poin asalnya. Apa poin asalnya? Balik kepada fitrah, balik kepada agama, balik kepada kebesaran Allah, balik kepada percontohan Nabi Muhammad dan para ummahatul mukminin, baliklah kepada Islam, baliklah kepada salat, baliklah kepada amal-amal agama harian yang mesti dilaksanakan. Kalau ini dapat dijalankan tuan-tuan puan, insya-Allah hati kita mula nampaknya terubat, jiwa kita mula tenang, mata kita mula memandang kebaikan-kebaikan orang, hati kita mula merasakan dihimpit oleh kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita baiki diri kita, kita lonjakkan suami kita, lonjakkan isteri kita. InsyaAllah tuan-tuan puan, kita berada dalam satu perahu yang menuju kepada Pulau Bahagia. Seorang kayuh sebelah kanan, seorang kayuh sebelah kiri, anak-anak di tengah-tengah, untuk menuju Pulau Bahagia, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, oleh kerana masa tidak mengizinkan Ustazah kan, jadi saya nak menutupnya begini, tuan-tuan dan puan. Pertama, kita dah cerita mengenai bosan terhadap pasangan. Saya nak guna nama apa ni, dah cakap Ustazah. Dalam Islam tak ada bosan-bosan. Tuan-tuan pegang ni. Dalam Islam tak ada bosan-bosan. Siapa yang menimbulkan bosan? Setan-setan yang ada di keliling kita. Pasal apa ada setan? Kita mengambil setan sebagai qarin, kawan kita, tuan-tuan dan puan. Kita tak ambil malaikat menjadi kawan kita. Sembayang, malaikat datang. Tinggalkan sembayang, setan mengganggu kita. Dan setan telah menang kerana menguasai kita, tuan-tuan dan puan. Yang kedua yang disebut oleh Ustazah tadi, tuan-tuan. Sabar. 90 kali dalam Quran. Sabar. Tapi kadang-kadang kalau kita nasihatkan orang sabar. Doktor ni asyik sabar. Sampai bila nak sabar, doktor? Dululah orang cabar saya tu. Bila kita, saya pun macam Ustazah. Sabar. Dia marah kita balik, Ustazah. Ini berlaku, tetapi ialah kita sebagai kaunselor ni, kita terima apa pun kita terima. Orang dalam keadaan the frame of mind yang macam itu, tuan-tuan puan, they can utter anything at all. Dia akan cakap apa juga bahasa yang dia nak cakap. Jadi kita sebagai kaunselor ni faham, tuan-tuan, kita calm, kita pun tenang, insya-Allah, supaya ketenangan kita mengalir kepada mereka, klien kita pun menjadi tenang. Yang ketiga, tuan-tuan puan, apa yang Ustazah sebut tadi, tidak lain tidak bukan, Ustaz menyebutkan dia sebabnya, tuan-tuan. Apa sebabnya menimbul bosan? Ustazah kata sebabnya tidak bersyukur. Apa itu syukur? Syukur ni tegak atas agama. Syukur ni tegak atas ibadah. Syukur ni tegak atas kasih sayang kita mendampingi Allah dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, apa yang disebut oleh Ustazah tadi, saudara yang saya muliakan sekalian. Apa dia kata? Diulang banyak kali. Penyelesaiannya, tuan-tuan. Kita tak ada buat penyelesaian, tapi penyelesaiannya selagi tidak balik kepada agama, selagi itulah tidak ada penyelesaian. Selagi tidak balik mengagungkan Allah, selagi itulah tidak ada penyelesaian. Makin kusut. Ada yang terjun bangunan, orang yang bukan Islam terjun bangunan, tuan-tuan. Orang yang Islam terjun laut, tuan-tuan dan puan.
Tapi kita ada secebis kuman iman ada dalam diri kita. Tuan-tuan, bawalah iman itu bersabar. Bawalah iman itu untuk rukuk dan sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhirnya yang Ustazah juga menyebutkan tadi tuan-tuan dengan kes-kes yang berbagai-bagai kes tuan-tuan. Kita beri makna kepada surah Ar-Rum ayat 21 tadi tuan-tuan. Mawaddatan wa rahmah. Bagi makna tuan-tuan. Ada kasih, tak ada simpati. Ada simpati, tak ada kasih. Kita nak dua-duanya ada tuan-tuan. Kasih pun ada, simpati pun ada. Pertaupan antara kasih, simpati, sayang, cinta, semuanya ini menjadikan laluan kita tuan-tuan. Laluan kita semakin mekar, laluan kita semakin subur insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian. Tuan-tuan sebahagian mana? Apa dia? Ada tuan-tuan Cikgu Suzi tuan-tuan, Cikgu Suzi, Ustazah saya nak bagi tahu sikit. Ada seorang cikgu, dia ni cikgu cemerlang. Namanya Cikgu Suzi. Setiap program saya, habis saja program Ustazah, dia dah hadir dia punya summary program tuan-tuan. Summary. Real macam betul-betul summary macam dia seolah-olah juru catat dan catatannya tuan-tuan, saya minta maaf, first class catatannya. Cikgu ni cikgu cemerlang, cikgu chemistry tuan-tuan, cikgu chemistry dan sedang buat PhD sekarang dia tuan-tuan. Eloklah saya sebut namanya. Cikgu Suzi namanya tuan-tuan. Setiap program yang ini pun dia dah siap dah. Dia dah siap. Habis saja saya bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, dia punya summary dah siap, panjang summary dia. Tak ada satu yang tinggal tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok Ustazah balik, tengok Ustazah. Tuan-tuan dan puan nombor telefon Ustazah. Oh, Nur Fatih Nur. Nombor telefon Ustazah. Ustazah nak bagi sekarang nombor telefon ke macam mana ke? Dia nak nombor telefon Ustazah. Nur Fatih Nur. Oh, nanti saya PM dia. Nur Fatih Nur. Ustazah boleh tengok kat sini ni. InsyaAllah dalam boleh. Komen ni. Nama dia Nur Fatih Nur. Apapun tuan-tuan dan puan saya tengok komen-komen daripada Puan Balkis, komen-komen daripada Hawa Idris, komen-komen daripada komen-komen daripada Allah bagus tuan-tuan. Malam ni saya tengok komen-komen dia hidup tuan-tuan. Hidup sebab Ustazah bercerita sesuatu yang hidup. Tak ada orang yang melihat program ini, tak ada orang tuan-tuan yang tak tersentuh. Saya tersentuh tuan-tuan. So, sebab ini cerita kita tuan-tuan. Merajuk-merajuk ni cerita kita. Tak nak bercakap dengan isteri cerita kita. Kata boykot suami cerita kita. Tak hidangkan makanan kepada suami pasal jengkel adalah cerita kita. Jadi tuan-tuan, kerana itu cerita kita, maka pentas drama pada malam ini pelakonnya adalah kita, cerita kita. Sebab itu saya rasa apa yang Ustazah bagi tuan-tuan sebenarnya meresap ke jiwa teman-teman yang menyaksikan program ini. Saya akan jemput lagi Ustazah tolonglah Ustazah, minta maaf Okey, satu lagi tuan-tuan insya-Allah besok pagi pukul 7. Pukul 7 tuan-tuan titisan embun pagi. Tuan-tuan bukalah. Besok pagi cuti tuan-tuan, hari Sabtu insya-Allah. Bangun subuh, jangan tak bangun tuan-tuan, bangun subuh. Kalau boleh bangun awal sikitlah tuan-tuan, pukul 5, pukul 4:45 begitu. Buatlah tahajud 2 rakaat, 4 rakaat. Buatlah sembahyang taubat 2 rakaat. Buatlah sembahyang hajat 2 rakaat. Buatlah sembahyang witir sekurang-kurangnya 1 rakaat. Doa tuan-tuan kalau boleh tutup alirkan sebutir 2 air mata. Kerana kita sayangkan Allah, sayangkan isteri, sayangkan suami, sayangkan anak-anak. Dan sayangkan kita bersama-sama untuk berpegangan tangan untuk memasuki pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, insya-Allah itu kemudian tuan-tuan malam besok tuan-tuan malam besok pun sudah ada program malam besok. Tuan-tuan belah-belah tengah hari, insya-Allah macam tadi tuan-tuan posternya pun akan keluar. Jadi tuan-tuan tahulah siapa yang kita namakan untuk malam besok bersama-sama dengan kita insya-Allah. Tiap-tiap malam tuan-tuan, tiap-tiap malam 9 suku tak kata apa dah, buka aja Facebook kita, page saya, tuan-tuan akan dapati program ini. Begitu juga pukul 7 pagi. Dan alhamdulillah tuan-tuan kita ada anjung husnul khatimah, semuanya non-profit making, semuanya amal jariah fi sabilillah. Tuan-tuan sumbanglah insya-Allah. Tuan-tuan kita ada buku-buku tu tuan-tuan, buku tadi
Ustazah tuan-tuan, ustazah ambil buku, beli buku ustazah masya-Allah. Ada Ustaz Amir namanya tuan-tuan, Allah Ustaz Amir Adili. Insya-Allah dia akan nanti bersama dengan kita tuan. Dia boleh hantarkan buku tu tuan-tuan ke pejabat. Terima kasih Datuk. Terima kasih bagi tanda tangan, sangat bermakna untuk saya. Masya-Allah. Tuan-tuan, inilah tuan-tuan. Saya pun rasa terharu lah tuan-tuan, rasa terharu dengan cara mereka tuan-tuan mengantar buku, tengok Allah tuan-tuan. Tadi tuan-tuan tengok dalam Facebook, saya dah masukkan dalam Facebook tuan-tuan dan puan gambar ustazah, gambar Ustaz Amir dan sebagainya. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan, kita ada apa ni, taska ustazah. Namanya First Move Childcare Center untuk budak 2 bulan sampai 4 tahun. Apa yang kita nak bagi? Kita nak bagi warna-warna Islam daripada 2 bulan tuan-tuan, supaya warna itu masuk dalam kepala, turun dalam hati, dalam jiwa anak-anak sekecil-kecil umur 2 bulan ini. Namanya First Move Childcare Center. Ustazah ada 2 di Bangi, 2 cawangan di Bangi, 1 di Kajang dan 5 di Kuala Lumpur. Kami baru beroperasi 1 tahun 3 bulan. InsyaAllah bila dah ada keuntungan nanti ustazah, keuntungannya akan disalurkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Buku-buku tadi pun ustazah yang ustazah beli tu, hasilnya terus saya bagikan tadi kepada pejabat untuk disalurkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah sumbangan saya, inilah sumbangan isteri dan anak-anak saya, inilah sumbangan sahabat-sahabat saya, inilah yang saya infakkan di usia yang akhir ini untuk segala-galanya mengagungkan Allah, memuliakan agama Allah, dan untuk berjuang sedikit, kalaupun ada perkataan jihad di situ untuk digunakan, sikit cebisan jihad untuk menentukan Islam berada di persadanya tuan-tuan dan puan. Terima kasih sekali lagi kepada ustazah. Jangan lupa ustazah, kami akan hubungi lagi ustazah insya-Allah. Dan saya dah sebenarnya dah ada bagi satu tarikh lagi kepada ustazah. Ustazah sedar tak sedar nanti saya hubungi balik. Saya nak ustazah sekurang-kurangnya dalam sebulan 2 kali. Kalau sekurang-kurangnya 2 kali lah tuan-tuan. Saya nak dengar lagi. Saya nak lagi. Sekali lagi jumpa tuan-tuan, pakai tudung merah juga ustazah. Sesuai betul dengan ustazah. Jadi baru nampak Datuk. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu. Minta maaf lah tuan-tuan gurau sikit. Saya pun suka nak gurau. Kan kata tuan-tuan, salah satu pengikat suami isteri ni ialah gurauan tuan-tuan. Jadi inilah yang kita nak praktik insya-Allah. Cukup setakat itu. Terima kasih. Salam saya kepada suami ustazah, salam saya kepada semua sekali rakan-rakan kita, kepada suami isteri, adik abang dan kakak. Salam malam ini. Besok cuti, jangan lupa bangun awal, tahajud sikit, sembah Allah. Insya-Allah 2 rakaat tuan-tuan buat, hilang segala masalah di dunia ini insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.